wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam debat agendadaily.com dan kali ini kita membawakan tajuk Kisah Benar di Sebalik Kontroversi Tanah di Pulau Pinang. Debat ini disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Saya ingin memperkenalkan kedua-dua tokoh pendebat kita malam ini. Di pentas sana ialah yang berbahagia Tan Sri Koh Sukun, pemangku Presiden Parti Gerakan dan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan di sebelah beliau ialah yang amat berhormat Encik Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang yang juga Setiausaha Agong DAP. Dengan mempersilakan yang amat berhormat Encik Lim Guan Eng untuk membuat opening statement selama 4 minit. Silakan. Terima kasih Dato' Johan Jaafar, Tan Sri Dr. Koh Sukun, para hadirin sekalian, salam sejahtera dan selamat malam. Skandal penyelewengan tanah di Pulau Pinang adalah serius kerana ia melibatkan kerugian kepada kerajaan Pulau Pinang sebanyak 150 juta ringgit dan mungkin mengakibatkan kehilangan peluang keuntungan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Kerugian besar sedemikian kalau kita berbanding dengan rizab negeri sebanyak 374 juta ringgit mempunyai impak yang besar. Lebih-lebih lagi ke atas program sosial yang dirancang oleh kerajaan negeri baru ini. Skandal tanah ini boleh menggugat kestabilan kewangan negeri. Sekiranya kami tidak menangani 3 perkara. Yang pertama ialah kita mesti tahu berapa banyak jumlah yang terlibat, berapa banyak kes skandal tanah. Yang kedua, kita nak tahu mengapa mereka yang bertanggungjawab, siapa mereka dan kenapa tidak ada tindakan diambil ke atas mereka. Yang ketiga ialah bolehkah kita kesan tentang kelemahan-kelemahan yang membolehkan skandal tanah ini berlaku supaya ia tidak boleh berulang lagi. Rakyat ingin tahu kisah benar kes skandal tanah ini. Tapi malangnya kerajaan pentadbiran lama ingin bertemu sungguhpun di pelawar berkali-kali untuk membincang tentang perkara ini. Dan ini memaksa kerajaan baru berada dalam keadaan kegelapan. Sehingga kita seringkali tunggu jangka bom bila-bila boleh letup kerana ada kes skandal tanah ini. Dan di antaranya ialah seperti skandal PSC di mana bayaran terakhir 9 juta ringgit tidak dikutip daripada pembeli. Skandal pemberian diskaun premium kepada syarikat-syarikat besar sebanyak 20 juta ringgit. Dan skandal ketiga, skandal sebanyak 40 juta ringgit di mana silap tanah anggapnya tanah kerajaan tapi bukan, salah bagi kepada orang individu dan selepasnya diberi balik kepada pembeli asal disaman dan lepas ini kena bayar pula kira-kira 40 juta ringgit. Yang keempat, skandal pengambilan tanah melibatkan wang sebanyak 84 juta ringgit yang terpaksa dilebih bayar oleh kerajaan negeri. Dan akhirnya yang paling besar sekali ialah skandal PGCC di mana tanah dijual berdasarkan zon lapang rekreasi tapi selepas dijual zon boleh berubah kepada zon pembangunan bercampur yang membolehkan syarikat Abad Naluri di bawah Patrick Lim mengecapi keuntungan dengan sekelip mata sebanyak 1.5 bilion ringgit. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dato' Sri Helmi Yahya, telah mengakui di dalam satu kes tanah ini, beliau mengakui secara terbuka. Beliau mengakui bahawa benar satu kesilapan telah dibuat dan beliau bersedia bertanggungjawab ke atas kesilapan ini. Soalannya ialah kami tidak faham mengapa pihak pemimpin kerajaan lama enggan
mengakui kesilapan dan bertanggungjawab ke atas kes-kes skandal tanah ini supaya rakyat Pulau Pinang dapat tahu apakah sebab sebenarnya skandal tanah berlaku, siapa yang terlibat dan mengapa tindakan tidak diambil ke atas mereka. Saya persilakan Tan Sri. Terima kasih. Sudah jadi CM Pulau Pinang masih berlagak macam pembangkang. Sering serang dan salahkan orang, tuju ke depan atau belakang. Saudara pengacara yang amat berhormat, Saudara Lim Kuan Eng, saudara-saudari. Tadi kita dengar tuduhan demi tuduhan yang memberi angka yang tertentu yang sebenarnya telah berubah-ubah. Pada asalnya pada bulan Mac dikatakan 40 juta. Selepas itu timbul pula satu kes 84 juta. Ya. Dan biarlah saya memberi penjelasan sedikit dengan satu gambaran yang lebih menyeluruh, iaitu kerajaan Barisan Nasional dan bukan kerajaan UMNO seperti yang disebut tadi, tapi kerajaan BN di negeri Pulau Pinang memang sentiasa pada waktu itu peka terhadap integriti dan juga urus tadbir baik. Kita berusaha untuk meningkatkan pentadbiran termasuk pentadbiran tanah. Banyak langkah telah diambil untuk meningkatkan dan memodernkan pentadbiran tanah. Kalau ada masa nanti saya akan hurai secara ringkas. Walau bagaimanapun, dalam tempoh peralihan dari sistem lama ke sistem baru, maka didapati ada maklumat dari dulu yang tak lengkap. Saya mengambil contoh kes yang dikatakan 40 juta tadi, yang disebut diulang-ulang banyak kali dalam tempoh 5 bulan ini. Sebenarnya ia berpunca daripada pemberian milik tanah kepada sebuah pertubuhan Cina pada tahun 60-an. Walaupun hak milik telah didaftar dan dikeluarkan oleh pejabat tanah di peringkat daerah, tetapi pada waktu itu tidak didaftar dengan lengkap di pejabat tanah galian negeri PTGN, menyebabkan bahawa apabila seorang pemohon memohon tanah ini merujuk kepada PTNG, maka didapati bahawa tanah ini kerajaan negeri. Selepas diproses, selepas ditinjau, disiasat oleh semua peringkat, maka tanah itu diluluskan kepada pengusaha kuari. Maka persetubuhan itu pun bantah. Kami terkejut dan siasat dengan betul-betul dan didapati ada kesilapan itu, dan tindakan telah diambil untuk pulangkan tanah itu kepada pemilik asal dan menyebabkan tindakan undang-undang oleh pengusaha kuari itu. Dan kita lawan kes ini. Sebenarnya kes ini masih menunggu pendengaran di mahkamah, tetapi kes seumpama ini tidak disebut dengan jelas. Apabila tuduhan dibuat, apabila tidak memberi maklumat yang lengkap, seolah-olah nak mempesongkan perkara ini. Dan itulah yang saya tak setuju. Sebab ianya sebenarnya berunsur berpolitik, jauh lebih daripada ingin menyelesaikan masalah. Sebab apa yang harus buat ialah menumpu perhatian untuk melawan kes di mahkamah itu dan bukan mengheboh-hebohkan perkara ini, menjadikannya sebagai satu isu dan disifatkan sebagai satu skandal.
Oleh itu, saya memang tak setuju dengan cara isu ini dipermainkan. Soalan saya kepada kedua-dua pendebat ini, mengapakah isu ini dibangkitkan pada masa ini? Pulau Pinang yang ada pada hari ini seharusnya menumpukan perhatian kepada hal-hal lain. Itu soalan saya. Saya nak minta Tan Sri jawab dulu.